Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Saya buat video ni pagi. Selamat pagi saya ucapkan kepada awak semua. Saya harap awak semua sihat. Jaga kesihatan. Jangan keluar merayap merata walaupun kita dah PKPB, tapi kes masih banyak ya, beribu lagi. Jadi saya harap awak jaga kesihatan dan keselamatan awak. Ya, awak sekeluarga lah. Okey, kita masuk pula kepada pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 4. Sekejap ya. Ibu tengah buat video. Jadi, minta maaf ada gangguan. Biasa gangguan tu. Okey. Buka buku teks awak. Buku teks awak, muka surat guling. Mula kita tengok PJ dulu. Kita tengok muka surat guling, iaitu muka surat 8. Muka surat 8 saya ada tangkap. Ni dia. Dalam muka surat 8 ni, awak akan tengok kita buat guling depan dan guling belakang. Kalau kita waktu PJ, kebanyakan murid suka buat aktiviti ni. Guling depan, guling belakang. Guling depan ramai yang berjaya, ada yang tak berjaya lah. Guling belakang ni tak ramai yang boleh. Awak kena berhati-hati, takut patah tengkuk benda ni. Guling depan. Jadi dia ada cara-cara untuk membuat aktiviti guling depan dan guling belakang ni. Aktiviti ini boleh awak tengok dekat link YouTube yang saya akan bagi nanti. Awak tengok cara buat guling depan dan guling belakang. Cara dia supaya awak tak cedera. Bolehlah awak nak buat kat rumah. Kalau awak nak buat guling depan dan guling belakang, nanti kalau kita bersemuka, nanti kita akan buat aktiviti guling ni juga. Menarik. Dulu saya boleh guling, sekarang saya tak boleh dah, berat. Siapa yang berat? Siapa yang bontot besar berat, susah sikit nak buat. Dia kena yang ringan. Yang ringan selalu boleh. Okey, itu awak kena tengok nanti ya. Link YouTube, saya akan bagi 2 link YouTube untuk guling depan dan satu lagi guling belakang. Okey, sekarang kita masuk kepada pendidikan kesihatan. Okey, kalau awak tengok pendidikan kesihatan minggu lepas punya, saya ulang balik. Ini adalah ulangan ya. Jadi tak panjang video saya kali ni. Kalau tidak, saya dah terangkan dekat awak tanda-tanda akhir balik ya. Bagaimana pengurusan tuala wanita awak dah buat. Okey, bagaimana nak menghargai diri awak dan orang lain, awak dah belajar ya. Jangan pandang rendah, jangan ejek orang walaupun orang tu gemuk, orang tu kurus, jangan ejek. Jangan pandang rendah kat orang. Menerima diri awak walaupun awak berjerawat, awak hitam, awak gemuk, awak kurus sangat ke, awak rasa awak tak cantik, awak rasa awak bodoh, terima diri awak seadanya. Itu Tuhan bagi dekat awak. Hari ini kita tengok yang minggu lepas juga, iaitu kebersihan diri semasa akhir balik. Okey. Minggu lepas saya dah bagi secara macam sekali macam tu saja kan. Minggu ni kita tengok balik ya. Awak tengok kotak ni. Awak tengok kotak ni. Tandakan tarikh kedatangan haid pada kalender agar kamu mengetahui dan bersedia untuk kedatangan haid yang seterusnya. Saya dah cakap kan, kalau awak datang haid minggu ni pula, bulan ni 2 hari bulan, tanda. Jadi awak tengok 2 hari bulan depan pula, datang tak haid awak. Jadi sebelum 2 hari bulan tu awak dah standby dah nak datang haid. Awak kena tanda. Sebab kalau awak sakit apa-apa di dalam perut, saluran peranakan awak ke, awak kan macam saya kata, orang perempuan dia banyak jentera dalam perut dia. Ada ovari, ada uterus. Jadi kalau awak sakit, selalunya doktor akan tanya bila hari pertama awak datang haid. Jadi kalau awak tanda, senanglah awak tengok, oh saya datang 2 hari bulan doktor. Jadi doktor pun boleh tahu, okey,
2 hari bulan. Maksudnya haid awak teratur ataupun haid awak tak teratur ni. Hari ni 2, minggu ni, bulan ni 2, bulan lepas ni 14 bulan. Pasal apa 2? Macam tu. Lambat. Jadi doktor akan tanya selalunya kalau orang perempuan sakit, dia akan tanya perempuan sakit puan ya, sakit orang perempuan, dia akan tanya bila hari pertama haid awak. Jadi elok awak tanda. Sebab tu dia bagi informasi tu suruh tanda ya. Jadi saya ulang balik untuk orang perempuan. 1, kita kerap tukar tuala wanita jika pendarahan banyak, jika awak overflow ataupun heavy flow. Hari pertama, kedua, ketiga selalunya heavy, keluar darah banyak. Masa tu benih-benih ataupun awak punya telur-telur tengah untuh, tengah jatuh, tengah dibuang. Jadi kerap tukar tuala wanita 2 jam sekali. Kalau dah hari ke-4, ke-5, ke-6 dah tak banyak, tukarlah 3 jam, 4 jam sekali. Tapi kena tukar, bukan boleh pakai satu tuala wanita satu hari. Itu pengotor ya, busuk. Okey. Buang tuala wanita ke dalam tong sanitary. Okey, pengurusan tuala wanita ni penting ya. Kebanyakan orang tak cakna ataupun tak alert benda ni. Buang macam tu saja. Kadang-kadang kalau kat supermarket boleh letak tuala wanita dekat dalam toilet kalau awak masuk, yang jenis pengotor tu, saya cukup menyampah. Masuk tuala wanita penuh darah, letak saja atas tong sanitary. Apa dia tak ada tangan ke, cacat ke nak buka? Okey, bukalah. Bungkus tuala wanita awak tu elok-elok. Bungkus ya. Pada tuala wanita ada plastik masa awak buka. Jangan buang plastik tu. Plastik tuala wanita baru tu, buka, awak ambil tuala wanita lama awak, masukkan dalam plastik tu, gulung dan masukkan dalam tong sanitary. Jangan sepahkan merata, itu darah awak ya. Apa, kalau darah awak tu berbau wangi tak apa. Ni awak sepah merata, orang tahu. Muka awak cantik macam mana pun, tapi kalau awak pengotor, siapa pun tak nak kawan dengan awak. Buang dalam tong sanitary. Macam saya kata, tong sanitary hanya ada di supermarket. Dekat rumah awak tak ada tong sampah. Jadi tong sampah tu tak eloklah kalau awak buang macam tu saja tuala wanita awak. Bungkus dengan kertas. Kertas surat khabar ke, kertas awak cari kertas apa-apa yang awak tak tu, awak bungkus ataupun pakai saja plastik daripada tuala wanita yang baru tu, bungkus. Saya galakkan awak cuci tuala wanita awak tu, cuci dulu. Tapi kebanyakan orang tak rajin nak cuci sebab dalam tuala wanita ada gel. Nanti gel tu kembung, pecah, habis awak punya bilik air. Cuci sikit-sikit ataupun bungkus saja buang. Cuci tangan awak. Lepas tu cuci tangan. Tengok nombor 3. Cuci tangan selepas membuang tuala wanita. Ya, sebab itu darah dia kotor. Darah kotor, jadi awak kena tuang. Awak kena tuang. Awak kena cuci tangan awak. Cuci dengan sabun elok-elok. Tapi tak payahlah cuci teruk sangat. Macam virus nak kena gigit awak. Tu tak payah, cuci je bawah sabun. Okey, bagi hilang bau, bagi wangi. Dan kemudian mandi. Untuk membersihkan diri. Bila awak mengalami kedatangan haid, awak akan sentiasa berpeluh dan peluh awak akan berbau. Badan awak akan berbau. Jadi lebihkan penjagaan diri awak tu. Masa tu kan saya kata bila akhir balik tumbuh bulu ketiak semua. Bulu ketiak tu menyebabkan peluh awak nanti berbau busuk. Jadi banyakkan mandi dan bersihkan diri. Itu untuk untuk perempuan. Dan kalau untuk lelaki, macam tu lah. Menukar baju. Lelaki pun kerap berpeluh ya. Bila dia akhir balik dia kerap berpeluh. Badan dia dah besar, bulu dia dah banyak. Bulu dada, bulu ketiak, bulu apa dekat janggut, dekat misai semua banyak bulu. Jadi dia kena mandi juga untuk bersihkan diri dia. Cuci bulu-bulu kat badan dia tu. Okey. Membasuh dan menukar cadar tu untuk ihtilam. Membasuh untuk menukar cadar. Yalah, ihtilam adalah rembesan cair daripada badan yang keluar, injeksi. Jadi awak takkanlah nak biar cadar awak bertumpuk, awak kena basuh, cuci bersih-bersih. Sama juga perempuan dan lelaki. Kalau awak pengotor, tak ada siapa nak kawan dengan awak. Dah lah pengotor busuk pula, siapa nak kawan? Dan menjaga kebersihan pakaian dalam. Macam saya kata, pakaian dalam bukan sahaja lelaki, perempuan pun kena jaga. Ya, ada setengah orang perempuan pakai baju dalam, seluar dalam bertumpuk-tumpuk dengan tahi lalat. Itu maksud dia baju dia tak kering, dia dah simpan ataupun dia biar lama peluh dia dekat dia punya baju dalam. Jadi baju dalam dia penuh bintik-bintik macam apa tahi lalat tu, tapi macam mol, tapi dia duduk dekat baju. Itu maksudnya awak
Awak lambat basuh. Badan awak berpeluh, melekat di baju, dibiarkan kering macam tu saja, tumbuh tahi lalat. Jadi, jaga kebersihan pakaian dalam. Jadi, kerja awak untuk minggu ini adalah buat peta macam ni. Cara menjaga kebersihan semasa akhir balik. Awak masukkan, mula-mula awak letak orang perempuan dulu. Jadi awak masukkan nombor 1, kerap tukar tuala wanita jika penarahan banyak. Ambil balik dari dalam buku muka surat 78 tu, masukkan dalam bentuk peta macam ni. Peta buih-buih ni. Peta minda awak ni. Okey, masukkan macam ni. Mula-mula buat orang perempuan, sebelah buku awak buat dalam buku ni kan. Sebelah ni orang perempuan, sebelah ni orang lelaki. Jangan buat atas bawah. Buat besar sikit peta tu supaya saya boleh baca. Saya ni rabun. Kalau awak tulis kecil-kecil, saya nak baca tersemboi biji mata saya. Jadi awak buat sebelah ni untuk peta perempuan, sebelah ni peta lelaki. Masukkan saja informasi tu ke dalam peta. Senang je kerja awak. Ini adalah sebagai nota awak juga. Bila nanti kalau keluar, kalau kita bersemuka nanti akan ada ujian, saya akan buat keluar ni cara menjaga kebersihan diri. Jadi awak boleh tengok nota awak. Okey? Itu sahaja untuk minggu ini. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tajuk yang lain pula. Jangan lupa buat kerja saya. Ada beberapa orang yang terima kasih, tapi bila saya cek saya punya link untuk kehadiran, ramai yang tak buat lagi. Saya pun tak tahu bila mereka nak buat dan kerja mereka akan bertambah. Tak apa, saya kutip je. Siapa yang tak mau buat itu masalah awak lah. Saya dah bagi, saya dah beri penerangan. Bukan saya bagi buta saja, bagi saja, saya tak peduli. Saya bagi penerangan, saya bagi kerja dekat awak. Jadi bila awak mendengar penerangan saya dan membuat kerja, awak akan lebih faham. Tapi kalau awak setakat dengar je tak buat kerja pun, awak tak boleh faham. Dia sikap rajin tu yang membezakan awak pandai dan tidak. Sikap rajin awak. Kalau awak rajin, insya-Allah awak akan menjadi pandai satu hari nanti. Tapi kalau awak malas, saya tak boleh buat apa. Okey, jumpa lagi minggu depan. Bye.